Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي جعلنا من عباده المتقين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الآيات. صدق الله مولانا العظيم. Alhamdulillah. Pertama sekali kita mengucap Alhamdulillah sebagai tanda syukur. Terima kasih ke atas nikmat yang telah Allah mencurahkan kepada kita dengan bagai-bagai nikmat kurniaan. Dan bukan sahaja telah mencurahkan, bahkan masih dan senantiasa ia mengkurniakan khusus kepada hamba-hambanya yang muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ia senantiasa mengkurniakan nikmat yang dibilangkan nikmat itu adalah nikmat setengah daripada daqaiqin ni'am, ay minan ni'amid daqaiq, daripada nikmat kurniaan ataupun anugerah yang terlalu halus sehingga tak dapat dilihatkan itu adalah nikmat oleh orang-orang yang telah dimenterikan oleh Allah akan mata hatinya. Bahkan dibilangkan itu adalah suatu rengkahan dan sebagai tuduhan. Tetapi bagi orang yang dikurnia Allah akan nikmat iman Islam itu, ternyata bahawa itulah nikmat yang paling besar dan tinggi. Kalau bercakap lebih, kalau bercakap tinggi, kalau bercakap kemuliaan paling mulia, iaitulah nikmat yang dikatakan at-taqwa, yang kita sebut alhamdulillahillazi ja'alana min ibadihil muttaqin. Dan munasabah dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala
setelah ia memberitahukan kepada kita hamba-hambanya dengan firman-Nya, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah sifat taqwa yang ada pada hamba-hambanya yang dikasihi oleh Allah khasnya, iaitu nak dikatakan orang muttaqin ialah Allah mensifatkan dengan allazina yu'minuna bil ghaib. Nak panggil orang muttaqin sebagai asasi, sebagai syarat yang paling utama ialah yang percaya dengan yang ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang percaya, yang kita ambil capur lurah, yang beriman. Kan? Kita selalu sebut orang-orang yang beriman. Orang-orang yang percaya bil ghaib, dengan yang ghaib. Di antara yang ghaib Allah Subhanahu wa taala sendiri, kerana kita tak pernah dapat lihat dengan mata kepala, tak pernah kita dengar dengan mata telinga kita sebagaimana didengari oleh para nabi-nabi alaihimussalatu wassalam. Yang diwahyukan kepadanya, kita hamba yang biasa ini tak pernah didengar. Walaupun begitu, Allah menanamkan ke dalam hati kita iman, percaya, ay tasdiq bima jaa bihi nabi sallallahu alaihi wasallam, membenar. Yang lawaninya at-takzib. Ya Allah Taala sebut beberapa tempat dalam Quran, fawailul lil mukazzibin. Takzib arti mendusta, yang kalau kita bahasa tempatan panggil bakit bohong. Kalau kita orang petani panggil mendusta, itu bakit bohong. Tu mendusta. Apa bakit bohong? Kalau huraian, apabila seorang menceritakan kepada kita sesuatu, kita kata dusta kamu. Itu artinya takzib, mendustakan. Orang petani kata bakit bohong. Itu lawanan bagi at-tasdiq. Maka takzib itu sifat bagi orang kufur dengan Allah. Adapun kita orang mukmin bersifat dengan at-tasdiq, membenarkan. Sekalipun kita tak dapat lihat dengan mata kepala macam alam akhirat, kan? Kita tak pernah lihat kecuali orang yang diberi kasyaf oleh Allah. Masih duduk di alam dunia, tapi Allah buka pemandangan khusus bagi dia boleh melihat alam akhirat. Seperti Allah buka kepada orang nabi-nabi. Masalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ia diberi melihat malakutus sama. Dia lihat ke atas, nampak sehingga sampai ke aras. Dan malakutul ard, dan juga alam sebelah bawah daripada bumi dan barang yang ada padanya. Itu nak menambah keyakinan kepada Ibrahim. Demikianlah kita hamba yang biasa, bukan nabi, bukan aulia, tapi dikatakan kita hamba ini biasa. Walaupun hamba biasa, ada padanya itu geliga yang paling mahal, yang tidak ada nilaian dan tidak ada tolak banding, iaitu iman. Kan? Iman itulah syarat asasi dikatakan taqwa. Selepas pada tu pula diberi taufik lagi, lepas pada allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah, diberi taufik pula dapat mendirikan salat. Kerana beberapa banyak orang yang hanya beriman, yakin dengan Allah, yakin dengan apa yang diceritakan oleh Allah mengenai hari kiamat, tak ada syak pun. Walaupun kalau ditanya bilakah kiamat, jawab kita tak tahu bila. Bukan saja kita, hatta nabi-nabi pun tak boleh tahu alaihimussalatu wassalam. Tengok nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam,
ketika ditanya oleh Jibril, makna Jibril sendiri pun tak tahu. Akhbirni ya Muhammad mata sa'ah, aku ceritakan aku bilakah masa kiamat. Kita yakin bahawa kiamat akan berlaku, tapi bilakah masa yang tertentu kiamat itu? Maka Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Bukanlah aku yang ditanyakan tentang kiamat itu bilakah itu, bukan aku yang lebih tahu dari yang menanya. Bermakna aku dan engkau, aku situ Nabi SAW, engkau ialah Jibril, mana aku dan engkau sama saja pada segi tak mengetahui tentang bilakah. Dan beberapa kali orang musyrikin menekankan supaya menyatakan bilakah kiamat itu. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Cuba tengok, dia kata kalau sekiranya kamu itu yang benar pada kata kamu itu kiamat akan berlaku, yang mati akan hidup, akan dibangkit balik semula, kalau benar bagaimana katamu itu, bilakah? Maka Allah Subhanahu Wa Taala tak memberitahu juga, walau masa sangat-sangat amat penting untuk mengetahui nak menjawab pada orang kufur, tapi Allah lebih mengetahui. Pertanyaan tu dia banyak caranya. Ada tanya untuk meyakinkan, ada tanya pula untuk mensenda-sendakan. Allah lebih mengetahui. Maka Allah menjawab, qul innamal ilmu indallah. Katakan olehmu ya Muhammad pada menjawabkan soalan itu, hanyalah mengetahui tentang bilakah itu di sisi Allah semata-mata. Di sisi Allah sahaja. Yang lain sekadar percaya kiamat akan berlaku. Bilakah itu di sisi Allah. Innamal ilmu indallah, hanyalah. Kita panggil ngaji kaedah panggil innama adatu hasrin. Dengan mana tidak ada masa bila, malaikat hanya di sisi Allah subhanahu yang tahu. Wa innama ana nadhirum mubin. Menjawab lagi Muhammad, dan hanya aku ini menakuti yang nyata sahaja. Menakuti berarti kalau kamu tidak percaya apa yang aku ceritakan, kamu akan diazab Allah. Itu je kerja aku, nazir. Nasbah dengan orang yang percaya, basyir. Sebab Allah mengumumkan, wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa munzirin. Allah Ta'ala mengumumkan, tidak kami utuskan rasul, tidak kami suruh ke segala rasul kami untuk menyampaikan, melainkan hanya mubasysyirin wa munzirin, yang menggembirakan, rakyat berita gembira kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, menggembirakan ia dengan apa gembirakan? Sebagaimana ayat lain pula, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri. Itu mubasyir bih. Para nabi mubasyir, yang menggembirakan. Gembira ke siapa? Kepada orang yang beriman. Gembira dengan apa? Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu gembira dengan syurga. Manakala orang yang kufur pula menakuti dengan neraka, uiddat lil kafirin. Banyak tempat-tempatnya. Itu kerja di antara selain daripada ia mengajar, selain daripada ia menyampaikan risalah Allah, selain daripada dia menyata hukum hakam, selain pula daripada targhib, juga tabsyir dan targhib atau tarhib, ataupun dengan kata lain tabsyir dan tanzir, menakuti. Itu di antara kerja-kerja. Jadi kita kembali pada awal tadi, alhamdulillah, sekali lagi kita bahkan senantiasa menjadi kewajipan atas kita mengucap syukur, kerana nikmat yang terbesar, yang tersembunyi, sulit sekali. Sebab tu ulama membilang daqaiqin ni'am, sulit sekali kata itu adalah nikmat. Walhabsa, walhanya tinggi, mulia, tapi bagi orang yang dimenteri oleh Allah tak dinamakan
nikmat. Bahkan dipandang hina, dipandang lekeh, dipandang rendah kepada orang mukmin. Apalagi terkadang pula orang mukmin tu ghalib kebanyakan dinampak di segi dunia tu rendah martabat. Kan, miskin lah, fakir lah, bekerja, itu. Maka ini semua tu kita kembali balik kepada tengok para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, dia lebih di sisi nabi di sisi Allah Taala, tapi tengok kedudukan dia di antara lain dia Nuh alaihi salam, Allah beri kepada dia jadi najjar, tukang kayu, sampai ia tu boleh buat bahtera perahu. Hingga disenda, orang petani panggil menganying, disenda, diejek, diolok-olokkan oleh kafir, kata sekarang mu bukan rasul lagi, tukang kayu pula. Tengok disendakan. Dan kita mai tengok pula Nabi Allah Idris alaihi salam, ia di antara khayyat, tukang jahit. Tukang jahit. Apabila kita lihat pula kepada Nabi Allah Daud AS, ia pula tukang besi. Kan? Siapa Allah Ta'ala memberi kepada dia lembut besi. Bila dia jamah, dia pegang besi, maka besi jadi lembut. Wa alanna lahul hadid. Kami menjadikan besi itu lembut bagi Nabi Daud AS. Maka ia ambil besi, usaha membuatkan baju besi, baju rantai, dijual. Hasilnya dapat daripada itu untuk dijadikan nafkah dirinya dan ahli-ahlinya. Ini tengok para nabi-nabi, para rasul-rasul diselindungi dengan kerja-kerja nampak biasa. Oleh yang demikian, kalau kita buat kajian, kalau kita perhati daripada kerja nabi-nabi tadi, maka alhamdulillah bagi orang kerja jadi tukang. Kerana para nabi-nabi tukang kayu, tukang besi, tukang jahit. Tengok. Sekaligus kadang-kadang kita pandang nampak rendah pada kerja, tapi jangan itu kerja nabi-nabi antara lain. Kalau tengok pula Musa, tengok jadi apa dia? Gemala. Jadi gemala kan. Gemala kambing sebelum pada dilantik jadi rasul. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah jadi gemala kambing. Itu nak menyatakan bahawa kerja-kerja yang semacam itu, kalau kita lihat secara mata kasar, nampaknya kerja terendah martabatnya pada pandangan mata kasar. Tetapi bila kita perhati, ini kurnia Allah kepada orang yang mulia, menunjukkan lebih. Sebab tu kita syukur bagi kita jadi bekerja ikut dalam medan apa Allah Ta'ala letak. Kita ingat dari Allah, kul kullum min indillah. Maka kalau kita sampai ke situ, walaupun kerja nampaknya rupanya hina, keji sekalipun, ia sebesar di sisi Allah Ta'ala. Kita redha dengan qada. Kan? Itu di antara lain. Itulah. Maka semuanya itu bina di atas asas pentingnya taqwa. Sebab itu di ayat-ayat lain Allah menyebutkan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Akhir sekali inna akramakum indallahi atqakum. Maka amalan puasa yang kita akan menghadapi, Allah menyebut dengan la'allakum tattaqun. Diwajibkan ke atas kamu. Jadi di samping Allah nak dia menceritakan tentang ia mewajibkan puasa, kerana bila puasa, amalan puasa satu amalan yang menyentuh perasaan nafsu. Kalau nafsu kita di dalam kemewahan, nafsu kita hanya di dalam melazati, menikmati dengan makanan, minuman, tiba-tiba seolah bulan puasa tu di stop. Seolah-olah begitu. Di stop daripada makanan yang selalu kita makan, minuman selalu kita minum dan lain-lain lagi, seolah masuk bulan Ramadan tu di stop. Seolah begitu. Jadi terasa berat sekaligus. Maka Allah mengatakan, seolah-olah Allah kata bukan atas kamu saja hai umat Muhammad aku pewajibkan puasa, bahkan umat dulu daripada kamu pun semacam juga aku pewajibkan puasa. Jadi kalau kita berasa berat apabila dengar tasbih, perbandingan itu rasanya ringan. Seperti kalau kita kena kesusahan, bila kita didapati bukan kamu je yang susah, yang lain banyak lagi. Jadi rasa ringan kan. Yang berat rasanya ringan.
Bukan kamu saja yang uzur, ramai lagi uzur, bahkan ada lebih teruk pada kamu. Jadi alhamdulillah kita berasa Allah nipihnya, ringannya kita bila tengok yang lain lebih teruk lagi. Sebab tu Allah Ta'ala mari kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, diwajibkan ke atas kamu, tuju pada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti mana bahawa telah dipuajib ke atas mereka orang yang sebelum daripada kamu. Dia rasanya ringan. Tak ada berasa berat. Jadi ringan. Lepas tu dikait pula la'allakum tattaqun. La'alla kalau mengaji kaedah dipanggil la'alla litarajji. Talabul amril mahbub. Harap-harap. Tapi ulama mengatakan harap daripada kita hamba sebagai beradab. Kita harapkan Allah menjadikan kita orang muttaqin. Itu harapan kita. Tapi bila taraji daripada Allah menunjuk atas pasti. Karena itu janji dari Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi Allah menggunakan sirah lita'addub supaya kita hamba ini beradab dengannya. Apa yang kita buat, harapkan Allah ampun. Apa yang kita buat, harap Allah menurunkan rahmat. Apa yang kita buat, harap diganda oleh Allah. Apa yang kita buat, harap diterima oleh Allah. Ini harap ni mana pihak kita selaku hamba sebagai ta'adub, beradab kita dengan Tuhan. Tapi kalau Allah Ta'ala la'alla, harap daripada Allah, bermakna mesti kamu jadi orang takwa. Mesti kamu jadi orang takwa. Dia panggil taraji daripada Allah menyertai lazim. Wujub bukan arti tekanan di atas Allah, kerana kita maklum bahawa ala kulli syai'in qadir. Allah itu Tuhan segala-galanya, Rabbil alamin. Jadi apa saja selain pada dia itu adalah kejadian dia, hak dia, kepunyaan dia. Ikut dia saja. Dia nak buat bagaimanapun, nak menjadikan yang ini, jadikan begitu, yang begitu jadikan begini, itu harus bagi dia. Walaupun begitu, apabila dia janji kata nak beri kebaikan, itu mesti, sebab dia kata innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tak menyalahikan janji. Tilik pada tak menyalahi janji, dia janji kata kamu harap kamu jadi orang muttaqin, arti mesti kamu jadi orang muttaqin. Tapi digunakan la'alla, tak kata mesti. Ini sebagai nak ajar kepada kita hamba harap. Itu dia harap. Jadi mana kata ada padanya beradab kita dengan Tuhan, kan? Sebagai kalau kita ni sebagai bos, kita orang tanya panggil toke. Pani orang kita dengan kerja kerana sebagai toke, dan sebab tu panggil koli. Orang petani panggil toke, koli. Maka beradab koli apa yang nak buat mesti kena melalui bos, kan? Kena tanya apa itu ini. Itu apa yang kata apa tu? Adab kita orang pangkat rendah terhadap orang mulia, orang lebih. Begitulah kita hamba ini cara beradab, di antaranya harap-harap kita. Tapi daripada Allah mesti kamu jadi orang muttaqin. Orang muttaqin yang masuk dari sifat tadi, allazina yu'minuna bil ghaib. Itu nikmat yang terbesar. Jadi sungguh pun amalan puasa ini merupakan menahan diri, merupakan stop tadilah. Walaupun begitu tapi ada padanya banyak kelebihannya. Itu kita maklum dalam bab cakap fadhailus siyam. Kalau kita mengaji hadis-hadis menunjuk atas kelebihan siam tu, banyak pula. Dan ulama pun banyak pula. Hingga dipanggilkan juga bulan tu bulan maghfirah pun panggil, kan, bulan Ramadan. Dan sesuai dengan nama tu pula Ramadan dimustaqkan ambil daripada perkataan Arab ramd. Ramd ni bahasa kitanya hangus. Ramat hangus. Jadi seolah-olahnya bulan menghanguskan. Menghanguskan apa? Kita maklum menghanguskan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, hak yang belum diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, katakanlah, maka bulan Ramadan bulan menghanguskan. Tengok tu kelebihan nama lagi dah. Bulan menghangus. Apalagi pula kita apabila masuk bulan Ramadan, hati kita suka sebagai menyambut bulan itu. Hingga siapa orang yang mengerti bulan Ramadan, hingga mengatakan
sebolehnya kalau setahun 12 bulan semua tu Ramadan semuanya. Bagi orang yang Allah Ta'ala buka tu. Tapi bagi kita ni Allah ala qadarkan. Itu di antara bulan yang kita menghadapi tak berapa hari lagi insya-Allah Ta'ala, sekira kalau Allah melanjutkan umur dalam keadaan sihat wal afiah serta diberi taufik pada kita, boleh kita melakukan pada siang kita berpuasa, pada malam pula kita berqiyam. Kan? Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tengok janji daripada dia. Dan pula sebelah malam pula, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tepat kita perlu perhatiannya betul perkataan imanan wa ihtisaban. Itu menjadi kait. Siapa-siapa berpuasa nak mari pada jawab diampun tu, dia ada kait berpuasa kerana percaya beriman dengan Allah dan beriman dengan segala rukun iman. Ya, bila sebut iman, itlaq iman mesti kena kait dengan 6 kait kan. Berkata al-iman ay billah wa bi kutubihi wa bi rusulihi wa bil yaumil akhir, wal malaikah, dan wal qadri wal khair wal qadr, iaitu semua perkara daripadanya. Mana kita maklum rukun iman yang 6. Jadi dia kait siapa-siapa berpuasa hal keadaan ia yang beriman, mukmin hala kaunihi mukminan, ataupun kerana beriman, wahtisaban. Tengok, ada iman dah, percaya dah, kait lagi wahtisaban. Ulama tafsir ai ikhlasan. Kita berpuasa, kita dah ada asas iman, kita percaya, di samping itu ikhlas kerana dia, bersih hati semata-mata kerana dia. Begitu juga qiyam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ibarat sama. Cuma ni man shama, itu man qama, siapa berqiyam di waktu malam, hal keadaan ia yang beriman, juga yang ikhlas semata-mata kerana Allah. Jawab ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi pentingnya asas iman. Mafhumnya, kalau tidak ada iman sekalipun ia berpuasa, hanya itu rupa saja puasa, bahkan puasa tidak dianggapkan sah. Sebab tidak ada iman. Ataupun ada iman, puasa, percaya kata puasa adalah wajib bagi di atas orang yang mencukupi segala syarat, yakin dia percaya, tak ada syak, tapi tidak ada ikhlas, tak masuk lahu fira lahu ma taqaddama min zambi. Itu dua kait. Maka hak yang betul ihtisab ikhlasanlah rumit sikit. Itu sulit sikit yang betul. Walau bagaimanapun, semoga-moga harapan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita masuk bulan Ramadan dengan hati yang menerima. Kita masuk dengan pula hati yang ikhlas, tulus, betul-betul kerananya. Walaupun sebelum-sebelum kita pernah lakukan kerana yang lain, kerana beberapa sesuatu, kerana beberapa sebab, tapi semoga-moga tahun yang akan kita menghadapi tak berapa hari ini, semoga Allah memasukkan dengan hati kita yang ikhlas, bersih. Kerana penting kitanya amalan itu diterima, itulah pentingnya. Tapi kalau banyak yang tak terima, soalannya kosong. Umpama kalau kita nak banding atas dunia, kita punya harta banyak. Segala harta kita dikatakan kita adalah orang hartawan. Tapi harta apabila tak laku, bagaimana buat? Kita punya buah, kan? Kita punya barang-barang perniagaan banyak. Tapi bukan sekadar jatuh harga pun kita susah dah. Barang jatuh harga, ekonomi jatuh, susah dah, hati jatuh, bukan kata tak laku dah lagi. Apa kata pula barang yang kita banyak tapi tak laku, yakni tidak ada harga, tak laku, tak ada siapa mau membeli. Maka banyak pun dikira sia-siakan. Banyak pada bilangan, pentingnya laku. Kalau laku sedikit pun tapi laku. Laku pula bukan murah, mahal. Allah, Masya Allah.
permata kecil besar keliking tapi laku juta. Nah, tanah kita luas tapi tak laku. Itu banyak saja tapi tak laku. Ini kita nak buat contoh di dunia. Jadi paling penting betul ada harga laku. Begitulah amalan yang sedikit tapi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat barang kita tu laku. Itulah dia. Tapi kalau kita tu barang banyak, amalan kita banyak tak diterima, macam barang kita banyak tak laku. Itulah perbandingan. Nah, itu di antara sebab itu dikait iman wa ihtisaban. Dan pada umum hadis innamal a'malu binniyat. Itulah di antaranya sebesar-besar adalah persediaan kita untuk menghadapi satu-satu. Sedangkan dalam amal harian kita selalu tengok macam solat. Ini amalan harian. Amalan harian tak terasa macam mana bagi kita kerana selalu kita buat. Adapun Ramadan ni pasal sebulan sekali dalam setahun, agaknya rasa besar. Sebab solat juga kalau tengok solat hari raya tak berasa besar lebih pada solat lain. Kan? Solat raya, solat Aidil Adha ataupun solat Aidil Fitri, rasa di kita tu berasa besar. Sebab pasal dia setahun sekali Aidil Fitr, setahun sekali Aidil Adha. Walhal kalau kita nak tani dengan solat hari-hari tak boleh nak padukan, ini fardu ain lagi. Siapa orang i'tikad kata wajib jadi pupur benar besarnya. Maklum minad-din bidarurah. Dan lagi pula datang pada hadis awal-awal segala amalan akan disoal hisab di akhirat ialah solat. Jika baik di sini, baiklah yang lain, sempurna yang lain. Kalau tidak sini nanti kurang yang lain. Itu nak ayat besar. Tapi oleh kerana kita buat hari-hari, jadi rasa biasa. Kan? Rasa biasa. Sebab itu kita dah ada kata targhib. Dalam hadis ada berbentuk targhib, menggalak, menggemar, kata membangkit semangat supaya kata kita jadi rajin. Itu di antara lain. Itulah sebagai kita buat muqaddimah laluan. Selepas tu kita yang paling lebih selesa kepada soalan lah. Soalan mengenai dengan hal Ramadan, siam dan sebagainya, dan apa yang munasabah terserahlah pada imam kan ni. Salah saya imam lah nah. Ya kerana imam tu berapa kan semua imam? 7. Ya baik. Kepada salah seorang imam kita terserahlah kepadanya. Terus boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada satu soalan yang ingin diajukan oleh segelintir jemaah kita berkaitan tentang amalan-amalan utama bersempena bulan Ramadan ini dan amalan yang paling ringan untuk dilaksanakan, akan tetapi pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala ganjarannya adalah amat besar. Kurang nyata sikit. Pasal tak dekat sangat. Jauh sikit Okey. Amalan-amalan utama bersempena bulan Ramadan dan amalan yang paling ringan yang boleh dilaksanakan di dalam bulan Ramadan, akan tetapi berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kau tak nyata sikit. Amalan apa ni? Tak nyata. Apakah amalan-amalan utama bersempena bulan Ramadan? Banyaklah di antaranya nak. Jadi kalau kita nak banding dia begini. Amalan tu terlalu banyak, cuma paling pentingnya apa yang kita lebih minat. Selain pada hak wajib lah tu, hak wajib kita maklum dah. Puasa di bulan Ramadan hingga sampai bulan Ramadan tak terima puasa yang lain. Tak terima kita nak puasa yang lain. Kerana bulan Ramadan hanya dikhaskan puasa fardu. Hingga ulama kata sekalipun kalau kita uzur, bila kita uzur diharuskan kita tu tak puasa. Tengok, saya kata faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra kan. Salah diistisnakan.
Mana kata diwajibkan atas kamu itu puasa kecuali uzur. Tersebut beberapa uzur. Apabila kita uzur, ada sebab yang membolehkan bagi kita tidak puasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Lepas tu khilaf pula ulama sampai kata setengahnya wajib tak puasa tu macam-macam pula khilafnya. Kemudian tepat nak menyatanya, apabila kita uzur harus bagi kita tak puasa. Apabila harus bagi kita tak puasa, tiba-tiba kita tak puasa Ramadan kerana harus bagi kita tak puasa. Dia sampai itu kita mari nak qada hak yang telah lepas ataupun nak puasakan nazar, maka tak sah nak puasakan, dia tak terima puasa lain. Itu nak ayat kata tak ada nak lebih besar pada puasa tu. Pasal dia orang panggil kata hak fardu. Lepas tu masalah sampingan juga macam-macam lah kelebihan. Ya sekiranya boleh kita kembali kepada minat kita. Seperti tengok orang berjual tu lah. Ikut jual apa bulan Ramadan semua laku kan. Pas kalau ditanya nak jual apa lebih utama, ini terserah lah. Jual nebak ke apa saja terserah. Jadi penting nak ayat kata bulan Ramadan ni bulan yang diganda-gandakan. Siapa datang waris pada hadis mengatakan apa dia, kullu amali ibni adama lahu illa siyam. Tu khilaf ulama istisna dari mana tu panjang huraian. Penting tepat naknya semua amalan itu dibagi bagi anak Adam kecuali puasa. Maknanya puasa tu hanya bagi aku. Dan ada pula waris mengatakan bulan Ramadan bulan yang diganda-gandakan amal. Maka digandakan amal tidak menentukan amal solat ke, amal zikir ke, baca Quran ke, memberi jamuan, bulan puasa buka puasa ke, bersedekah ke, apa saja. Makna bulan Ramadan diganda-gandakan amal. Oleh itu kita pulanglah kepada apa yang kita suka dan minat. Tapi penting tadi imanan wahtisaban. Ada orang dia suka membanyak solat. Sudah solat. Ada orang tak suka baca Quran. Ada orang pula suka berzikir. Maka di berzikir pula bagian-bagian nama pula ada bentuk salawat, bentuk tasbih, bentuk tahlil, bentuk atas tahmid, macam-macam bentuk. Jadi umumnya segala malam kita ingin apa? Pentingnya ikhlas kita itu. Sehingga sampai disebutkan dalam bulan Ramadan diam orang puasa itu kebajikan. Sebab dia penat, bila di atas penat tadi diam. Tapi semua tu kerana aku. Kelebihan juga. Sehingga siapa penat tidur pun kelebihan juga. Tengok. Jadi masya-Allah tu nak royak satu kali tak tahu royak baca Quran apa orang tak pandai Quran. Susah hatinya. Itu nak dia kata semua amalan itu pentingnya kita ikhlas kerana ikut apa saja digandakan pada bulan itu. Sebagai apa? Dia ganda amalan ini beberapa sebab. Kata di antara ganda sebab mulia tempat, berganda juga. Dan di antara ganda amalan sebab mulia masa. Maka bulan Ramadan ni dia panggil sayyidus syuhur kan. Kita maklumkan penghulu segala bulan. Tu mulia masa. Bila mulia masa kita amalkan dalam masa yang mulia, berganda pada amal di lain masa. Begitu juga tempat yang mulia seperti kita amalkan di tanah haram. Kan? Kita solat dalam tanah haram, apalagi khususnya dalam Masjidil Haram, dalam Masjidil Nabawi, kan berganda lebih daripada yang lain kerana mulia tempat. Ini Ramadan mulia masa, dia panggil syarafuz zaman. Itu sahabat bagi berganda amalan. Itulah di antaranya siapa dia suka ke mana itulah. Orang tua kata mana? Tepuk dada tanya selera. Ada kata di sini. Kalau kita di sana selalu ada kata tu. Tepuk dan meletakkan tangan di dada, tanya selera nak makan apa. Ingin nak makan apa. Waktu berbuka yang ada ingin mulanya itu, mulanya selain daripada tamar khurma, ingin apa. Itulah. Itu mana kata. Ya kalau kita apa tahu pada satu perkara, nanti kita tak minat. Itulah. Jadi Islam ini kita kembali pada ayat tadi Allah Taala sebut yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, kan.
Allah kehendak dengan kamu itu kemudahan. Allah tidak kehendak atas kamu itu kesusahan. Itulah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita azamkan hati kita bersedia atau berkata siap sedia untuk menghadapi dan kita berdoa masing-masing semoga Allah Ta'ala melanjutkan umur kerana ada sikit dah. Katakanlah ada sikit dah. Supaya kita dapat masukkan bulan tu, semoga-moga apa yang kita ingin amalkan semua itu masalah diganda oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah di antara lain. Apa tu? Apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon diceritakan tentang sejarah puasa. Adakah beza puasa umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat yang terdahulu? Apa dia? Mohon diceritakan tentang sejarah puasa dan adakah beza puasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat yang terdahulu? Umat yang terdahulu. Umat sebelum Nabi Muhammad. Jadi tadi dia banding sebagaimana ayat kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tu makna dibandingkan, dibanding di segi mana? Kata kebanyakan ulama dibanding di segi wajib berpuasa. Adapun kaifiyatnya itu berlainan dan masanya pula ada katanya berlainan, masa pula ada kata berlainan. Itu pun banyak ulama-ulama bagi tafsir tentang kama kutiba alaikumusiyam. Itulah jadi ada perbezaan. Supaya juga solat. Walaupun umat dulu diwajibkan solat juga, kerana ini sudah kita maklumkan bahawa apabila kita yakin dan kenal bahawa kita ni ada Tuhan punya. Ada Tuhan punya. Rabb. Tuhan yang mencipta. Tuhan yang menjadi. Tuhan yang mendidik. Tuhan yang memiliki. Bila kita yakin dah ada Tuhan, kita kenal lah Tuhan. Itu kata pertama kali kena kenal. Rupanya ma'rifat. Sebagaimana ditunjuk aja dalam ilmu tauhid, dalam ilmu usul, sebab dia panggil usul asas agama. Likulli syai'in inna likulli syai'in di'amah. Bagi setiap perkara dia ada turus. Sebagai gantung ke yang lain kepadanya. Tengok kita nak buat masjid ada turus tiang kan. Maka turus agama ialah al-ma'rifatu billah. Kenal Allah. Setelah kita kenal, apabila kita kenal sebenar-benar kenal, kita tahu pula adab kita selaku hamba mesti menghormati kepada Tuhan punya. Kan? Bila kita kenal ini Tuhan, kita kenal alam ada Tuhan punya. Termasuk kita dalam perkataan alam ada Tuhan punya. Bila ada Tuhan punya, mesti hormat kepada Tuhan punya. Cuba kita lihat binatang-binatang yang tidak ada akal. Tapi apabila kita membela dia, ambil didik dari kecil lagi, walaupun binatang pada sifat asal baikan. Sini panggil tak baikan? Panggil. Umpama singa, harimau lagi harimau bintang, itu perkara yang baikan sangat kan. Tapi oleh kerana kita ambil kecil dia, duk bela di kampung, di rumah, bila dia besar nanti dia kenal kata kita ni tuan dia. Dengan yang lain dia baikan, tapi dengan tuan dia mengenalkan. Lagi pula dia tahu harap. Kita boleh tahu harapan siapa kali kita suruh jaga rumah, dia jaga rumah. Kan? Dari pencuri, dari apa yang niat tak baik, siapa dia? Kena tu hari ke dia. Dia apabila dengan Tuhan punya dia taat. Kata Tuhan kata, jangan. Dia tunduk. Dia baikan sebenar. Bila dia nak marah pada orang yang tak kenal, Tuhan kata, jangan. Dia senyap. Ini patuhnya kepada. Itu binatang yang tidak ada akal. Tuhan kenal ke dia Tuhan. Apa kita manusia yang ada akal tak kenal Tuhan macam mana?
Situ kita perlu fikir. Kita tengok menata, Masya Allah, menata tak ada akal. Sama ada berbentuk burung, kita didik dia kan, siapa boleh buat berburu. Jangan dalam agama kita tu membenarkan burung berburu, binatang buah untuk berburu, supaya dia buru, siapa dihalal kita makan, tak payah sembelih lagi bila cukup syarat dibak dia di sana. Tengok. Jadi dia pun dia taat, syarat dia tu taat pada gemala. Bila taat gemala jangan dia taat. Tak beri dia tak makan. Hanya dia sebagai tangkap saja. Itu nak menyatakan binatang tak ada akal. Dan kita buat perhati orang buat cara kemarin binatang ada siapa anjing boleh pergi beli kan. Sakut raga dia tekak di leher dia. Dia pergi ke kedai. Allah tak tengok menarik. Pergi ke kedai beli barang, bayar duit. Kalau dikatakan cucu tak betul, maka dia tunggu lagi. Maksudnya dia kena. Kalau bayar RM50, sebenar barang hanya RM20 saja. Arti cucu lagi 30. Tiba-tiba balik ni tak cucu, dia tunggu. Kalau cucu tak cukup, dia tunggu. Ini Allah Ta'ala beri ilham kepada dia. Dia kena tu. Jadi daripada sini bila tarik mari, Allah nampaknya rugi, nampaknya lagi berat. Setara binatang tak ada akal kena tuan, tapi kita punya akal tak kena tuan, lagi beratlah. Apabila kita kena dah, itulah kita timunya taat kepada Tuhan. Tuhan perintah apa, kita buat. Sekalipun kalau Tuhan perintah suruh marah kepada orang yang kau, dia tu kan. Yang waktu biar alat dia tak heran, tekan dia patuh pada Tuhan dia. Begitulah. Manakah apa yang kita nak kerja, kena kembali pada lahu ailillahi ta'ala. Situ. Itulah paling besar sekali. Maka ikut apa kita nak kata. Sama ada nak zikir, nak apa, nak solat, nak apa, semua tu bila kita klik pada situ, itu besarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Jadi amalan kita umat kemudian dengan umat dulu hanya sama-sama ada puasa diwajibkan. Bukan hanya atas kita umat saja. Juga solat pun diwajibkan. Juga zakat pun diwajibkan umat dulu kan. Tengok Nabi Musa apabila itu dia suruh pada Qarun, terlalu dia tu kaya kan. Disuruh keluar zakat, hingga siapa dia tak sanggup mengeluarkan. Akhir hartanya tengok dibalik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalan yang kata wajib dalam rukun Islam kita dak bilang tu. Syahadah ia ijma' daripada Nabi mana tu mari siapa kara ijma' wajib bersyahadah. Mengaku bahawa Allah tidak ada Tuhan jadi semua malaikatnya ia. Dan wajib pula bersyahadah semua roh tu segala rasul tu ialah segala roh tu utusan Allah. Tu ijma' tu daripada Nabi mana-mana pun mengucap syahadah tu mesti. Kemudian solat, daripada nu pun ada solat. Hingga kaifiat tu macam-macam lah. Ada setengah-setengah kata, setengah kaifiat umat dulu solat yang tidak ada rokok. Berdiri, sujud. Berdiri, sujud. Ada pun kita ada rokok. Sebab tu ada ulama buat bicara tentang warka'u ma'ar raki'in. Apa Allah Ta'ala guna warka'u ma'ar raki'in? Sedangkan murad situ, solatlah kamu serta orang-orang yang solat. Bermakna perintah sembahyang. Tapi apa tak kata wasallu ma'al musallin? Kata warka'u ma'ar raki'in. Di segi balaghahnya, ulama kata ini nak menyatakan bahawa umat dulu solat dia tidak ada rokok. Mana berdiri apa yang nak baca, dia terus sujud. Apabila dalam syariat Islam kita ada rokok. Jadi bila ada rokok, sudah rokok kita nak terus selalu ke sujud tak boleh, kena kembali balik, i'tidal, kembali balik. Jadi kalau kita nak buat qiyah cara kita kan, setelah kita rokok, kira-kira hampir dah dengan sujud, selalu kira balik nak turun pula. Tak boleh. Ini nak kata agama ini hanya semata turut saja peraturan. Itulah. Jadi maknanya amal orang dulu sama dari segi kata puasa ada, zakat ada, solat ada, syahadah mesti dah itu sebagai asas. Semua ada. Tapi berlainan dari segi kaifiat ini cara-caranya tu tak sama. Itulah di antara lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan tentang aurat wanita. Adakah dagu termasuk di dalam aurat wanita?
Jadi masalahnya mengenai dengan aurah. Kalimah Arab kan. Tu kalau sekarang kita nak samaran dengan urat. Tu urat bahasa Melayu, urat tulang, urat daging itu uratnya. Itu urat. Ini aurah. Bahasa Arab aurah, tapi kita jadikan tasamuh aurat. Aurat. Artinya ma yajibu satruh. Barang yang wajib oleh tutupnya. Kemudian itu ambil daripada wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Itulah asal marinya. Jangan menzahir oleh perempuan-perempuan wala yubdina zinatahunna. Asal zina ni perhiasan. Maknanya kalau turut zahir jangan kamu menzahirkan perhiasan. Muraknya tempat perhiasan. Jangan kamu menzahirkan. Illa kecuali ma zahara minha. Barang yang nyata darinya, dari zina itu. Maka ma zahara itu apakah? Situlah ditafsir oleh ulama muka dan tangan setakat pergelangan. Ada juga setengah tafsir kaki. Sebab itu mazhab Hanafi dia kaki tu, perempuan kaki duduk luar tu. Dia tafsir mazharat masuk kaki. Sebab tu perempuan kaki dia duduk luar. Dalam dia tawaf ke apa tu kita susah sekali kita ke mazhab Syafi'i dan sebagainya nak. Tu jadinya dia tu kaki masuk lemah zahara minha. Di sejumhur termasuk mazhab kita Syafi'i ma zahara minha, muka dan tapak tangan. Kemudian apabila muka, maka nak jaga nak cara muka tu setakat mana muka? Sebab dia tu pasti muka. Mana sekat panggil muka? Muka dia bahas ambil kita panggil muka. Muka terjemah daripada Arab wajah. Kan? Wajah. Jadi kalau asal dari segi lurah, wajah-wajah ni berhadap. Itulah sebab tu apabila mentafsirkan muka dalam bab ambil wuduk kan kita diwajibkan basuh muka antara lain kan, fausilu wujuhakum, basuh kamu akan wajah-wajah, muka-muka. Jadi ada setengah mentafsir murak dengan muka asal ambil daripada perkataan wajah berhadap. Sebab ada juga mengatakan daun telinga kita ini, uzun, daun telinga ini pihak hadapan ni masuk dalam hak muka. Sebab ada mengatakan wajib kena bersapai juga. Jadi mazhab kita dan jumhur kata sunat kita ghurrah. Dalam kita ambil wuduk, dhabit hak muka kok lebarnya ialah daripada anak telinga ke anak telinga. Dari lebarnya anak telinga ke anak telinga. Dari bujur. Bujur dah panggil dah sini bujur. Panjang. Bulan lurah tani ada panggil panjang bujur. Kalau tak tahu pun boleh tahu satu. Ni kok panjang. Dia panggil kok panjang, ini kok lebar kan? Kok lebar, kok panjang daripada tempat ghalib tumbuh rambut. Dia panggil tempat ghalib tumbuh rambut. Dia kait dengan ghalib nak keluar haknya lahir ghalib. Ada orang kan dah pas sini ada. Tumbuh rambut sini. Dia panggil tu kira ghalib orang kebanyakan. Ada pula orang pasal sepik dahi pasal rumput sini macam monyet. Ada juga tak kira, yang itu kira pada ghalib. Ghalib yakni kebanyakan orang ramai mana tempat tumbuh. Itu dia. Itu dia dhabitnya. Kemudian di samping itu dia mai pula kaedah ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Barang yang tak sempurna kaya wajib malaikat dengan amil sedikit, maka yang itu pun wajib juga. Jadi kalau sekatakan sekat anak telinga. Anak telinga ni hak yang wajib. Jadi kita melebihi sikit itu supaya nak ihtiyat, wajib juga. Melebihi lagi itu masalah ghurrah, disunatkan. Kamarnya kok bujur daripada tempat yang ghalib tu rambut hingga kepada zakan, dia kata. Zakan ni kita sini panggil apa? Ni panggil dagu. Maka dagu ni sekat mana? Di segi lurah kita.
Ni lagi ni tempat jadi khilaf ulama di segi bahasa tu lah. Jadi kita maklum dagu. Tak kat mana kita panggil dagu luar kita. Yang kalau dagu nak kita sekat nampak depan ni kan. Dagu kan. Tapi bila sini panggil apa ni? Luar kita panggil apa ni? Kalau orang petani panggil bawah dagu. Sini panggil apa ni? Tak bawah dagu. Panggil bawah dagu. Berarti dagu kat ni. Ni dagu kan? Ini di bawah dagu. Sebab itu untuk kita nak ambil ihtiyat dagu takat ini. Jadi kalau kita tu meluah, maknanya perempuan kalau terpeluah lagi, jadi kebimbangan takut, termakin aurah. Sebab itu ada orang buat ihtiyat. Sini panggil pakai termakan kano. Orang tani panggil. Sini kan apa panggil? Macam perempuan pakai solat. Putih-putih. Panggil telekong. Panggil kai telekong. Tak apalah. Telekong kan? Ada sini kan? Ni. Ada setengah-setengah dia buat lagi macam terpekuk sini. Itu lebih ihtiyat. Jadi kalau kita untuk nak menolakkan keraguan dan syak-syak itu lebih baik. Al-khuruj anil ikhtilaf itu mustahab. Apabila kita buat ragu, kita buat ini bagus. Buat macam ni. Tak ada syak lagi lah. Jadi kalau kita buat macam ni, ni jadi mana ada kebimbangan. Nanti kain telekung tadi kalau dia luah sikit apa dia ni, muka dia ni apa yang muka dah. Bila luah ni, kadang-kadang muka kita dah bergerak kan. Gerak turun, gerak naik, nanti dia jadi nanti dia jadi gitu. Kadang-kadang tertarik di belakang kan, jadi gitu. Tu lalu tu baiknya kita pakai buat macam tu. Kenapa? Tak ada apa. Itu juga jadi hilang keraguan. Walau bagaimanapun pada asal begitulah. Dhabit muka antara anak telinga ke anak telinga, yakni ardan, lebarnya, dan balik panjangnya daripada tempat ghalib tumbuh rambut hingga ke zaqan aja sebut, hingga ke dagu. Maka kaedah kita bila perkata hingga, sehingga, orang mengaji panggil ghayah. Maka dia khilaf ulama pula. Ghayah dengan ila, ghayah dengan hatta, masuk mughayyah, tak masuk mughayyah, dia khilaf. Walaupun kita ra'in itu lebih baik. Masalah kita nak contoh dengan misal ghayah dengan ila. Akaltus samakata ila ra'siha. Jadi kalau cakap dengan ila bermakna makan aku akan ikan. Sehingga ghayah dengan ila ra'siha, sehingga kepada kepalanya. Jadi bila kata dengan ila, lugah masyhurnya kepala tak makan. Itu ila. Apabila hatta ra'siha, makan aku akan ikan, hatta Melayu kita panggil sehingga juga. Sehingga kepala, arti makan sampai ke kepala. Ini ke goreng Kan goreng menjadi garing, kita boleh makan apa kepala. Tapi kalau ke gulai, tak boleh tak. Itu perbezaan antara ila, hatta. Kalau yang asal kata, kalau ghayah dengan hatta tak masuk. Tak masuk. Ghayah dengan ila masuk. Sebab tu duk jadi berkhilaf. Ulama kata, apa dia? Wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau tu asal ke ila, makna siku tak masuk. Mungkin ila. Tapi ditafsirkan ila ay bermakna ma'a, serta siku. Berarti daripada hujung jari hingga ke siku, yakni serta siku. Kalau hingga pada asal tadi, mana siku tak masuk. Tapi serta hingga kepada mana serta siku, berarti masuk apa siku. Begitulah hingga ke dagu. Daripada tempat ghalib tumbuh rambut hingga ke dagu. Kalau bahas dari segi lurah, ada yang kata masuk, ada kata yang tak masuk. Walau bagaimanapun kita ambil ihtiyat. Macam tadi. Ini tak ada apa. Selamat. Itu jalan-jalan untuk kita ulama kata, kita nak jalan keluar apabila bahasa selisih, kita mengeluarkan itu sunat. Itulah lebih ihtiyat, lebih ihtiyat. Itu di antara lain. Sudah? Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bezanya solat tarawih 8 rakaat, 10 rakaat dan 22 rakaat? Yang mana banyak pahalanya? Masya Allah. Jadi buat
Buat 8 tapi nak pahala banyak. Mana tak tanya mana banyak pahala. Ya beginilah masalahnya deh. Jadi kita bercakap dulu tentang kalau kita sebut solat tarawih. Jadi kita maklum cara pengajian kita, solat tarawih kalau ditanya, ada tak pada bulan-bulan lain pada Ramadan? Setahunnya tak ada kan? Apa kata kalau kita solat tarawih di bulan lain? Jadi ke tidak? Tak jadi. Ini masalah ni kita masih Syaban. Biarlah ada 4 malam lagi masalah untuk Ramadan. Biarlah aku nak solat dulu. Tarawih. Tak boleh kan? Jadi solat tarawih khas pada bulan Ramadan. Tidak ada pada bulan lain. Satu. Apabila kita mengaji bab salatut tarawih, kitabut tarawih ataupun babut tarawih ataupun salatut tarawih ataupun qiyam Ramadan. Panggilan dia tu. Ada panggil qiyam Ramadan. Ada panggil salat tarawih. Jadi kalau kita nak nisbah dua itu, salat tarawih lebih khusus daripada kata qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan yang umum melengkapi, yakni termasuk dalam kata qiyam Ramadan solat tarawih, dan termasuk juga tahajud, termasuk juga witir. Maksudnya qiyam Ramadan arti berdiri di waktu malam dengan ibadatnya, termasuknya solat tarawih, solat apa dia tahajud, masuk juga solat apa dia witir, dan masuk segala solat mutlak di malam-malam Ramadan. Termasuk juga baca Quran di luar solat, zikir segala apa panggil berqiyam bulan Ramadan. Tapi satu daripadanya ialah solat tarawih. Bila bercakap solat tarawih dalam jumhur ulama, dalam 4 mazhab dia sebut qiyam Ramadan, yakni solat tarawih. Wahia, dan ialah, dia kata ialah solat tarawih itu 20 rakaatan, 20 rakaat. Bila cakap tarawih, cakap qiyam lain. Kalau cakap qiyam Ramadan tak apa, tapi bila tu solat tarawih, wahia 20 rakaatan, 20 rakaat. Itu di sisi jumhur. Di sisi setengah 36 rakaat. Bukan turun kok ni, yang naik kok nung lagi. Di sisi setengahnya 36 rakaat. Belum masuk witir. Kalau masuk witir lagi sekurang-kurang 3 rakaat, sekurang-kurang akmal 3 rakaat, capur jadi 39. Kalau nak witir penuh sebelah, capur dengan 36 jadi berapa? 40 berapa sebelah? 36 capur sebelah 47. Itu. Dia naik kok nu, dia tak ada turun kok ni. Dia naik kok nu. 20 atau di sisi jumhur, 36 di sisi setengah ulama termasuk mazhab Maliki rahimahullah taala, pai mazhabul qadim bagi Imam Malik 36. Sebab di antara ambil dalil dia tu setengah pada jalanan mazhab Maliknya amal ahli Madinah. Jadi satu tempat mustanad Imam Malik amalan orang Madinah. Maka maklum Imam Malik dia orang Madinah. Tengah banyak amalan orang Madinah. Hak ni dikhaskan bagi orang Madinah. Ulama bincang mari nak buat 36 ni dikhas dengan orang Madinah, orang lain tak boleh. Ia pun mazhabul qadim. Kemudian pada itu tinggal 20. Sebab apa? Ni kita bahas satu-satulah. Nak panggilkan nama, dia tak ada dalam warid pada hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis marfu' menyatakan man shalla salatat tarawih, tak ada dipanggil dengan man qama Ramadan tadi. Man qama Ramadan tadi. Apa tu termasuk qama Ramadan salat tarawih. Maka salat tarawih tu 20 rakaatan. 20 rakaat. 20 rakaat. Di sini apa Imam Malik 36. Dia mazhabul qadim, akhir-akhir di kalangan ulama dia juga tinggalkan mana tak bawa 36, dia tinggal 20.
Nah, sebab apa yang dipanggilkan tarawih? Kalau mengaji kalimah tarawih, mengaji kalimah sarah dia panggil jamak sirat muntahal jumu'. Perkataan jamak sekurang-kurang 3, ma dalla ala aktsara min itsnai. Nah, sekurang-kurang 3 hingga ke atas. Maka tarawih apa tarwih. Tarwih ni rehat. Berehat. Kita cakap sini berehat nak. Berehat. Apa berehat? Kerana orang di zaman salaf dulu dia semaya tu panjang bacaan. Pas rakaat 20 dia mula start sekat. Kita katalah kita cakap ambil sekat Umar dulu. Kita cakap ambil sekat tu kan masyhur daripada situ. Adapun riwayat marfu' hak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama bahas kata itu riwayat yang dhaifah, mengatakan 20 rakaat. Jadi makna tidak ada riwayat yang sahihah di zaman tu tentang menentukan rakaat. Cuma yang boleh ambil sikitnya, dia kata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melebihi pada Ramadan dan lainnya atas 28 rakaat. Kalau awak perhati ya, pada bulan Ramadan dan lainnya dia tak ada melebihi Ramadan dan lainnya, tak melebihi. Itu tepat ambil sekali gitu. Solat dia bulan Ramadan pun tak lebih pada 8. Ambil tetapi belum tak dipanggilkan solat tarawih. Tak ada lagi nama solat tarawih. Sebab ada wari tak ada. Man shalla solat tarawih tak ada. Man qama Ramadan. Yang lepas tu. Kemudian apabila katakanlah zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu masih sama dengan keadaan apabila sudah solat Isya, adanya balik. Balik masing-masing buat di rumah. Ada yang solat di masjid. Solat pun macam selera kita, macam kita ada sembahyang sunat rawatib lah. Sudah main Isyak bangun macam bucu tu, bucu ni masing-masing. Begitulah keadaannya sampai masa Abu Bakar radhiyallahu anhu pun begitu, 2 tahun lebih. Kemudian bila masuk masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu 2 tahun lebih, ijtihad Umar, kita katakanlah ijtihad Umar, maka dia nak menghimpunkan semua di satu masjid dengan solatkan tiap-tiap malam. Kalau kita nak tengok, jangan kita tengok di rakaat saja. Banyak lagi kaifiat-kaifiat yang kita dah buat ni tak berlaku di zaman nu. Jangan kita tengok di rakaat saja. Kadang-kadang setengah orang kita ni dia tengok rakaat. Kadang-kadang dia buat perbandingan, jadi keliru setengah-setengah orang awam kalau kita di petani setengah-setengah. Ini katakanlah hak Nabi. Ini kalau kata 20 ni hak Umar. Pasnya buat bandingan, hak Nabi dengan hak Umar mana lebih? Tak kena tanya dah orang mukmin. Pakai tak ada mula lagi nak hidup kata lebih Umar dah gitu kan. Jadi soal macam ni orang panggil tashkik, merusak dah kadang-kadang. Tak maklum dah. Jadi kalau tempat kita nak balik macam mana? Katakanlah kalau masa dia tu 28 dia buat. Mari masa Umar katakanlah mulai 20. Gak Umar ni siapa? Kena mengena macam mana? Kau tak kena mengena. Kata kira. Kita kembali pula pada alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Itu umumnya khulafa'ir rasyidin. Itu maksudnya Umar. Maksudnya cara umum. Hak ngajalan nah laginya iqtadu bil lazaini min ba'di. Kamu ikutlah dengan 2 orang yang selepas aku. Sebut nama Abi Bakrin wa Umar. Tu khusus lagi. Mu ikutlah. Arti bila kita ikut katakanlah Umar mula start buat 20. Kita pun ikut siapakah hari ini. Maka ikut sini, ikut Umar, ikut Nabi. Sahabat Nabi kata, mu ikutlah 2 orang selepas aku. Tu hak khusus. Hak umumnya, lazim kamu tu di atas sunnah aku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Setengah pada khulafa'ir rasyidin Umar. Jadi tak ada apalah, tak ada syak lagi lah. Baik. Kemudian, bilangan. Apa lagi pula apabila buat. Kalau kita solat tarawih tak cukup 20. Mana tak dapat fadilat tarawih. Tak dapat fadilat tarawih, yakni tak dapat fadilat tarawih yang kamilah. Bukan tak dapat langsung.
Sebab sepenuh dia 20. Kita contohkan solat duha sepenuhnya diisi kaum muktamad 8. Kalau muqabil muktamad dia katakan 12. Jadi kalau kita solat hanya 2 rakaat duha, ada pahala sekadar 2 rakaat. Orang ni solat lagi duha 4 rakaat, lebih pada hak 2. Orang ni solat sepenuhnya 28 rakaat, ia itulah kamalnya. Kalau dia nak buat lagi lebih pada duha, kena berlaku takau muqabil kata solat duha sebanyak-banyaknya 12. Kita kau nak turut kau mengatakan 12, baru kita boleh niat duha. Kalau nak turut kau muktamad hanya 28. Cukup 28 tak boleh nak solat duha. Kalau nak solat lagi, niat solat lain ya. Solat matulak ke, tu dia. Tu apa dia? Cara dia. Begitulah. Apabila kita solat tarawih, ia adalah 20. Kalau kita buat tak sampai, tak dapat fadilat tarawih, yakni atas jalan sempurna. Itulah di antaranya. Kemudian tentang bilangan rakaat tadi. Sebab itu apabila masa Umar mulai, kita tengok kaedah zaman sahabat. Apabila seorang sahabat berijtihad, tengok yang lain setuju ke tidak. Kalau yang lain tak setuju, dia tentang, dia halang, dia apa, menyebabkan jadi khilaf. Adapun mulai masa Umar mengadakan bilangan begitu, maka sahabat lain masih lagi ada yang alim daripada fuqaha sahabat tu banyak lagi. Abdullah ibnu Mas'ud kan, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ammar bin ramai lagi, ramai lagi sahabat-sahabat, tak ada siapa tentangkan. Bahkan setuju dengan hak ijtihad Umar pada awal. Jadi orang faham baktilah ulama ibarat kal ijma' dia panggil. Seakan-akan ijma', kerana Umar mengijtihadkan, yang lain bersetuju. Seperti nak boleh buat mushaf Quran. Nah, kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya tertulis di masing-masing begitu. Kita maklumnya. Bahkan tulis tidak ada titik, tidak adanya baris-baris, tak ada. Masa saya nak Abu Bakar, Umar lah Allah Ta'ala mencapak ke dia ada tilik keadaannya hafiz Quran, dia mati, dia apa ini, maka dia syorkan supaya dijadikan buku mushaf. Nah, dijadikan Quran tulis betul berbuku ini mushaf gini. Pada awal tengok Abu Bakar pun tak nampak, tak berani, kerana nak buat macam mana zaman Nabi tak buat sallallahu alaihi wasallam. Umar kata demi Allah, baik. Nanti kalau kita duduk begini, umat kamu dia akan hilang Quran. Sebab dia duduk, dia orang yang ingat. Tengok zaman kita berapa orang je ingat Quran. Cuba kalau tak ada orang hafal, tak ingat. Pas orang hafal mati, mushaf tak ada mana tempat nak rajak. Nanti habis, hilang Quran. Kan? Itulah di antaranya orang yang kata walaupun perkara itu yang mula di sini, jadi semuanya terjalin. Sahabat masa tu diam. Jadi orang yang kal ijma' ataupun katalah ijma' sukuti. Itulah di antara lain. Ada pun ijtihad kata 36 tadi, dia ambil di sini. Kerana dia mari ribtah. Orang Madinah dia mari ribtah. Ribtah ni kalau kita nak kata bahasa kita apa? Sekaligus panggil deki. Deki tapi bukan deki yang dimaksudkan taman ni zawal ni'matil itu bukan. Deki mana cinta upama. Ribtah panggil. Jadi orang Madinah, kerana orang Madinah ni seolah-olah dia suka sangat bertanding dengan orang Mekah ni muhajirin, ia ansar kan. Yang nu muhajirin, hak ni ansar, kedudukannya tambah tinggi. Apabila orang Mekah dia solat tarawih 4 rakaat. 2 rakaat 1 salam. Dalam 2 rakaat tu panjang. Nah, ada riwayat siapa bawa tukar apa ada siapa sana di tiap macam-macam lah muka panjang. Ada setengah-tengah tu berat duduk berbahasa kakak bangun. Noyak terpanjang. 2 rakaat beri salam. Sudah beri salam, bangun. 2 rakaat lagi. Apabila cukup 4 rakaat, di situ dia berehat. Tu bit tarwihatun. Berehat sekali. Maka celah berehat tu bukan erti berehat macam berehat kita tidur. Sudah salam tak belakang. Tidak, bukan rehat macam tu. Maknanya berhenti daripada sambung. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam terus. Apabila sudah salam rakaat yang keempat, celah tu berehat. Tak sambung lagi rakaat yang kelima, berehat. Di celah berehat tu orang Mekah tawaf. Yang ambil kesempatan tawaf. Lepas tu masing-masing hak tak tawaf tu ada zikir, ada macam-macam lah.
Boleh je bubuk pahala kan. Ada yang tawaf. Tawaf cukup 7 keliling. Apa sudah? Mari beripung pula. Solat sambung rakaat yang ke-5, yang ke-6. Panjang seperti itulah juga bacaan tu. Cukup beri salat, bangun rakaat yang ke-7, yang ke-8. Itu maknanya apabila cukup 8 rakaat, berhenti, berehat pula, dia panggil tarwihah yang kedua. Bila tarwihah yang kedua, kaedah Arab dia panggil tasniyah, tarwihatan, 2 kali berehat. Celah berehat, tawaf. Dia tidak sama dah. Kalau kita nak ambil contoh di zaman dulu tu, apa dia? Dia ada berehat, dia tidak sambung. Selepas pada tu, apabila sudah tawaf 7 keliling, mai beripung pula. Beripung, solat pula. Rakaat yang ke-9, yang ke-10. Sudah wisalah, bangun pula rakaat yang 11, yang ke-12. Apabila rakaat yang ke-12, berehat pula. Ini 3 kali berehat, dia panggil tubik tarawih. Panggil jamak dah lah. Kalau kita sembahyang 8, celah sekali je berehat. Bahkan tak ada berehat langsung kita. Panggil sembahyang tarwihah kalau sungguh kan. 4 sebelum, 4 selepas. Celah tu panggillah sekali rehat. Panggil solat tarwihah, bukan tarawihah dah. Tu dari segi bahasa. Tu sebab timbul sembahyang tarawih tu, kerana dia berehat. Tu baik nama tu. Jadi 3 dah kali berehat. Kemudian bangun pula rakaat yang ke 13, 14 bisalam. Terus sambung. Yang ke-15, yang ke-16. Sudah tu berehat pula. Arti 4 kali berehat. Celah berehat, tawaf. Hadap zikir, tawaf. Sudah beripung. Beripung, solat pula. Rakaat yang ke 17, yang ke-18. Bisalam. Sambung rakaat yang ke-19, yang ke-20. Cukup 20. Bila cukup 20, tak ada berehat dah lah. Sambung witir. Ada riwayat 1 jadi 21. Ada riwayat 3, mana 23. Kalau nak sepenuh witir sebelah, jadi 31. Arti 20 tarawih sebelah. Apa dia tu witir. Maka orang Madinah mari satu dengki. Bukan dengki cinta menghilang nikmat dah. Dengki ribtah. Mana cinta kan mau seumpama itu. Seumpama itu mana orang Mekah boleh tawaf, boleh tarawih di celah tarawih dia ambil tawaf. Kami kita orang Madinah mana nak tawaf? Tak, Baitullah tak ada. Kaabah tak ada ni Madinah. Deki kita nak bersupa dengan orang Mekah tu. Kerana orang Mekah muhajirin, kita ni ansar. Di sana tempat lahirnya Nabi SAW, maulidnya. Di sini mahjad bumi tempat hijrahnya, makanya di sini. Deki kita nak buat taklif macam orang Mekah. Lalu itulah dia ijtihad puak ahli Madinah. Setiap tarwihah yang diguna oleh orang Mekah, dia dengan tawaf ni, tarwihah 1 dia ganti 4 rakaat. Maknanya celah 4 rakaat dengan rakaat yang ke-5 tu, dia masuk situ 4 rakaat. 1 tarwihah 4 rakaat. Orang Mekah buat 4 kali tarwihah. 4 kali 4 jadi berapa? 4 kali 4, 16. 16 pergi campur dengan hak asal 20 tadi, jadi 36. Itu mazhab Malik yang qadim. Orang Madinah buat 36. Lepas tu timbul soalan, bagaimana lain pada orang Madinah nak buat macam tu? Tak boleh, ini dikhaskan pada orang Madinah. Kelebihan dia tidak ada di lain. Itulah mazhab Malik 36. Tak ada khilaf kata solat tarawih itu 20, satu kawan kata 8, tak ada kata gitu. 20, 36 jadi kono. Itu belum masuk witir. Kalau masuk witir apa tadi? Witir nak buat berapa? Kalau nak buat 3, 39. Kalau nak buat 5, 41. Kalau nak buat apa dia? 7, jadi 33. Begitulah seterusnya. Kita hak 20 ni tarawih. Kemudian kita nak sambungkan witir kita tu serakaat 21. Nak buat 3 seperti Ghalib tadi buat 23. Kalau kita nak buat sepenuh witir sebelah, bermakna 20 campur sebelah 31. Itu dia.
Pentingnya kita faham lebih dulu ni. Masya-Allah, bagus ni tanya ni kerana kita nak masuk ni masuk dengan keadaan cerah macam lelapu gini. Bukan pergi dengan bergagal dah. Masuk dengan cerah keadaan. Oh, kita dah sembahyang tarawih lama dah, bukan baru. Kan? Tengok di Mekah, jak depan sepakar hari ni 20 Madinah 20 kan. Apabila masuk di 10 ya akhir, dia sembahyang pula qiyamul lail tengah malam. Hati dia buat qiyamul lail pula tu. Kerana bulan yang rebuk pahala. Bulan yang berganda pahala, apalagi orang di Mekah dan Madinah tempat diganda pula dah. Nah, jadi mulia bulan lagi, mulia tempat lagi. Nasib baiklah orang duk pergi umrah bulan Ramadan tu, mulia masa lagi, mulia tempat lagi. Biarlah kita di sini pun cara-cara. Nah, kerana penerimaan di sisi Allah Ta'ala. Dengan ikhlas kita, macam kata awal tadilah, sedikit pun bersih hati semata-mata kerana Allah, semoga diterima oleh Allah. Itulah, jadi hati gembira, hati suka, hati senang, hati nak ambil nak ambil keterangan. Itulah bagus amalan. Itulah di antara mengenai dengan salat tarawih. Tu asal dipanggil tarawih tu. Dalam lapar di pun tak ada kata siapa-siapa semaya tarawih, tak ada. Maqam Ramadan. Maka hak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dia buat tengok bukan hanya Ramadan. Lain pada Ramadan. Tu ulama kata itu qiyamul lail. Maka qiyamul lail lebih umum pada kata qiyam Ramadan. Qiyamul lail sepanjang tahun. 12 bulan sepanjang tahun qiyamul lail. Apabila masuk Ramadan, qiyamul lail boleh panggil lagi qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan tu kalau betul solat tarawih ialah 20. Adapun qiyamul lail biasa tu semua sudah sembahyang kita sembahyang apa? Sudah kita sembahyang solat tarawih 20 rakaat. Kalau kita nak qiyamul lail lagi, kita tak mau witir lagi, ya tak payah. Sudah kita sembahyang tarawih 2 rakaat, 20 rakaat. Lepas tu kita nak sembahyang qiyam Ramadan lagi. Tak ada apa? Marilah solat qiyam Ramadan 8. Lepas tu nak witir lagi. Witir sebelah. Itu dia. Sebab antara solat tarawih, qiyam Ramadan, qiyamul lail, ya umum khusus. Bila kata solat tarawih, khusus pada bulan Ramadan dan kaifiat yang tertentu tadi, 20. Bila kata qiyam Ramadan, termasuk qiyamul lail, termasuk solat tarawih, termasuk witir. Bila kata qiyamul lail, waktu umum lagi, solat tarawih tak ada. Dalam bulan lain pada Ramadan, solat tarawih tak ada. Qiyamul lail waktu sepanjang masa. 28 rakaat campur dengan witirnya dia 3 lagi. Jadi 11. Maka tu ulama tanggung atas solat yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah solat witir. Nak menyatakan sebanyak-banyak witir 11 rakaat. Tak boleh lebih pada itu. Itulah di antaranya. Lepas tu apa lagi? Dan masa bila kita ni sampai ke mana? Soalan terakhir. Ya, baik. InsyaAllah soalan terakhir pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon diajarkan satu doa yang mudah untuk dibaca agar lebih bersabar dan tidak marah, terutamanya di bulan Ramadan. Jadi sedangkan kita dah berdoa tu banyak dah. Jadi oleh kerana masuk bulan besar ni, jadi seolah-olah kalau orang petani panggil berasa tak tahu nak agama. Tak tahu nak agak dengan apa. Walhal doa itu ialah satu ibadat. Ad-du'a'u huwal ibadah. Satu riwayat, ad-du'a'u mukhul ibadah. Dan diperintah supaya kita berdoa, sama diperintah supaya kita solat dan memberi zakat kan. Tengok perintah aqimus salat, mendiri kamu akan solat, wa atuz zakah, dan beri kamu akan zakat. Mai pula ud'uni, berdoa kamu akan aku. Ud'uni astajib lakum. Walaupun tafsir itu ada setengah tafsir ud'uni astajib lakum, mana u'buduni, ada setengah tafsir begitu. Beribadah kamu akan aku, astajib lakum ay usibukum, nanti aku balaskan pahala ke kamu. Jadi himpun mari dengan hadis kata ad-du'a huwal ibadah, ad-du'a mukhul ibadah. Jadi diri minta kita itu, diri doa itu sendiri ialah ibadat. Sebab itulah bagi orang arif billah, dia
Yang menzahirkan minta itu apa? Menzahir sifat ubudiyah. Seperti kita menzahirkan minta daripada ayah kita. Kita tak minta apa ayah beri kan? Jahat daripada kecil merah-merah dia didik kita sampai kita besar, dia dah bantu kita. Nah, kita tak minta apa dia beri. Sehingga kita tak makan dia panggil suruh makan. Kalau dia paksa suruh makan. Tengok ni ayah kita dengan kita. Tapi apabila besar kita minta lagi. Sekaligus setengah orang arif dia satu kali sila, satu makah lah, bila telah satu makah malu nak minta. Kadang-kadang balik ayah, mu nak minta lagi, mu tak harap lagi ke ayah. Ayah dah pergi sama rumah. Kalau tilik segitu tak saya minta, malu. Tak mau minta, malu. Tapi tilik pada minta ini apa minta ini? Menzahirkan ubudiyah. Kita selaku hamba nak menzahirkan hamba kena minta dengan dia tanda rendahnya kita. Itu minta. Bukan arti minta ialah menekan. Kadang-kadang kita makna minta tu menekan. Hamba tu ya Allah, tiba-tiba minta, aku minta lama dah tak ada boleh lagi, tak mau dah. Ini berarti bukan minta, menekan. Ini jahat adab. Nah, macam kita orang rendah nak minta apa bantuan daripada orang besar, hanya kita buatkan syarat dia apa. Kata orang, kalau mau nak minta permohonan mesti kena adakan suratan, ada apa-apa syarat 1 2 3 4, kena ada tanda tangan. Periksa. Cukup dah segala syarat. Cukup. Kalau tak cukup syarat, bila dihantarkan, nanti ditolak. Tolak atas nama tak cukup syarat. Ini katakanlah cukup syarat. Cukup syarat, permohonan apa semua sekali. Bila hantar. Itu hantar sebagai buat permohonan. Nak terima, bilakah, nak beri, itu terserah. Itu adab. Tapi oleh kerana kita manusia ni bergupur-gapah. Al-ajalah ni manusia pada asal. Allah Ta'ala kata wa khuliqal insanu min ajal. Manusia ni bahasa bergupur-gapah tu, kadang-kadang kita minta. Bila lama dapat, orang petani kata mecak. Sini panggil apa ni? Panggil apa? Mengaju. Orang petani panggil mengaju. Sini mengajuk. Nanti saya lagi panggil mecak. Tak saya dah mecak. Undur lagi tak. Tu. Ini pun satu kesalahan. Sebab kita ingat tadi, doa ialah ibadat. Ikut kita nak minta apa saja. Pada doa-doa yang diajar, yang diambil daripada hadis, daripada Quran, itu di antara wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tak cukup dah tu. Cukup. Wahai Tuhan, berikanlah kami dalam dunia ini hasanah yang baik. Nak apa lagi? Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat hasanah. Kan nak tunjukkan zahir ketakutan, wa qina azabannar. Itu Allah Taala puji. Sebab setengah-setengah ulama bila diminta, ya Syekh, tolong doakan saya ni susah dalam kehidupan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sudah. Mari yang lain pula, saya ni ada kemiskinan gini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Balik. Mari yang lain pula minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sangat ajib orang yang dengar. Bagaimana semua Rabbana doa itu saja. Dia kata baik, apa hasanah? Kita nak apa dari dunia? Nak hasanah. Lepas tu bukan kita minta saja di dunia, sabah dunia saja tu. Orang yang bukan Islam, bukan orang mukmin minta macam tu. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, tapi akhirat tak ada. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq, Tuhan kata. Ada pun orang mukmin minta hasanah dunia, hasanah akhirat. Maka hasanah apa tafsirannya? Kalau kata kita boleh harta hasan, tu segala-gala hasanah. Tapi oleh kerana kita selalu duk makan hari-hari tu, rasa begitulah, dah macam nasi duk makan biasa. Walhal tak ada dia tak boleh. Begitulah. Cuma sebab itu tabiat kita manusia ni, oleh kerana kita duk mereka awam, kan, tak sampai kepada maqam yang ditinggi oleh Allah Ta'ala, tak sampai maqam orang khawas, apalagi khawasul khawas, jadi nak tukar selera lah. Sebab tu doa dia banyak tu.
Sekali doa ni, kali lain doa lain. Walau kalau nak kira cukup, ya tu cukup dah. Sahabat tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, dia tanya, "Ya Rasulullah, tak kada kecek Lailatul Qadar?" "Ya Rasulullah, kelebihan Lailatul Qadar begini-begini. Sekiranya kalau saya dapat yakni Allah menzuhir kepada saya malam Lailatul Qadar, saya nak baca apa?" Dia jawab saya. Mung katalah, "Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Tu je aja. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Kalau kita arti ada puji. Ya Allah, innaka, sesungguhnya Engkau, 'afuwun, maha pemaaf. Engkau pemaaf. Setengah pada nama dia pun Al-Afu kan. Al-Afuwur Ra'ufu Malikul Mulki Zul Jalali wal Ikram. Nama Tuhan Al-Afu. Tilik kepada ia bersifat dengan afwan. Bukan saja dia tu afu, tuhibbul afwa. Engkau suka, engkau kasih akan memaaf. Engkau bersifat memaaf. Engkau suka pula memaaf. Oleh itu ya Allah, fa'fu, maka maaf olehmu, anni, dari aku. Gak cukup dalam kita. Segala-gala apa dah Allah tak maaf. Tak Allah maaf, cukup. Kita kurang segi amalan, Allah maaf. Mu ni aku suruh tak buat, maaflah saya, tak apa, maaf. Mu ni langgar perintahanku, maaf, maaf. Nak apa lagi? Ya Allah, saya kurang dalam ibadah, tak apa, aku maaf. Masya Allah. Nah, apa pula makna al-'afu? Al-'afu tu apa makna? Kita terjemah ampun, ampun. Ampun-ampun ni antara lain tak ambil salah. Juga makna ampun-ampun juga makna sapuh, hapuskan. Tu makna afa ya'fu, apa dia panggil maha yamhu. Apa hapus? Masalah kita tulis kan di papan hitam sebagainya, tulis di kertas sebagainya, kita ambil penyapu, kita sapu. Habis macam tak ada tulis kan, di papan hitam kita tulis kemudian sapu serah, habis. Begitulah walaupun dosa kita, kesalahan kita sebanyak mana dengan Allah Taala tercatat, bila Allah Taala maaf arti hapus, habis. Itu mana afa ya'fu. Satu lagi kita panggil ampun, ghafara. Ghafara tu mana tutup, macam begini, ni tutup. Kita pakai kopiah, tutup kepala. Sebab tu alat dia dipakai askar tu dalam perang. Nah, dia pakai atas kepala dengan besi tu, panggil mirfar. Alat menutup kepala, panggil mirfar. Jadi ghafara, ya Allah, ampunkanlah. Apa makna ampunkanlah? Tutupkanlah. Kalau kesalahan kita ya ada, walaupun tak hapus, ditutupkan. Tu makna ghafara. Sebab tu kita berhajat sangat pada Tuhan, tutup, hapus. Minta tu, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku minta ampun akan Allah. Aku minta ampun dari Allah. Minta apa? Minta tutup. Sebab tak ada riwayat dalam hadis. Riwayat sekali-sekala dia mai tunjuk. Catatan kita bila dia tunjuk, kita tengok terkejut bahawa segala yang kita buat atas dunia semua ada. Terkejut bila tengok, terkejut. Tapi setelah dia tunjuk, ini semua nak tunjuk supaya kata mu ni tahu kata mu ada salah. Tapi sebenarnya aku tutup ke segala buku ini. Aku hapus segala-gala. Supaya kita bertambah syukur. Tadi terkejut. Apabila selamat daripada terkejut, tak kau bahasa syukur kita tu tinggi. Kamu ini salah. Kali tetap, dak ni, bertengok. Ya ke tak? Tengok ini. Ya. Ini pas semenjak daripada umur kita balik dari 15 lagi bagi awal 10 tahun 9 tahun hingga sampai ke umur 60, 70, 80, apa lagi 100. Nak kata ke banyak mana? Kan? Nak kata banyak mana? Buka tak terkejut kan? Tapi semua nak lihat je. Dia kata mu ada salah. Ya, salah. Tapi semua ni diampun Allah. Tak ada kena rasa nak syukur lebih pada tu. Kalau tak wis syurga apa ada dah. Nah,
Sebab hadis-hadis sebut tentang masalah ampun minta maaf ini banyak sangat. Sebab tu antara lain kalau kita faham dia Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau ramai-ramai Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, supaya masuk ramai-ramai. Itulah di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ajar Aisyah, sekira kalau aku dapat malam Lailatul Qadar yang Allah muzahir bagi kata ini malam ni malam Lailatul Qadar, saya nak baca apa? Mu kata tu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pendek saja tapi gak orang petani panggil apa? Berisi dan bernas. Tanam satu pokok saja tapi buahnya sebegitu lebat, berisi, berenah, cukuplah. Tu dia. Walhaq doa ni sangat banyak kan, hingga dihimpun oleh ulama-ulama kita. Imam Nawawi tengok letak nama kita Al-Azkar tu, dia kutip-kutip mari hadis-hadis, ayat-ayat mengenai dengan zikir-zikir. Termasuklah kata zikir itu doa-doa. Sebab doa itu, doa ini kan, doa masuk nama tandas, keluar pada tandas, doa selepas daripada kita istinja. Doa selepas makan, doa nak tidur, doa masuk masjid. Doa macam Allah, doa banyak. Itu sesuai dengan kita selaku hamba sebagai nak terima kasih pada Allah. Tak lupa, tak lalai kita kepadanya. Itulah di antara asas kita dah bagus. Kalau ibarat kat tanah subur, bumi yang subur. Bila bumi subur, ikut tanam apa saja jadi itu bumi subur. Sehingga kita tak tanam pun subur juga. Macam mana? Katakan burung bawa benih-benih mari dia makan di mana-mana, biji buah itu buah. Dia mari makan biji lada. Sini panggil apa? Lada ni. Lada pedas tu. Cili. Dia makan di mana burung kan. Dia mari duk berak dalam tanah kita. Kita tak tanam pun, tapi tumbuh. Jadi kerana tanah tu subur, ikut apa yang datang pun subur. Begitulah kita orang mukmin, kerana iman itu merupakan asas. Mari ikhlas pula apa dia kebersihan hati kita pula. Tak nanti kita buat, orang lain terkadang duk buat kita, subur juga dah tanah kita. Orang duk mengupak celah kita, subur dah tanah kita. Macam burung bawa cili duk berak pak kita ni, subur. Tu ibaratnya bumi tanah orang mukmin ni subur. Innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Allah Ta'ala hukum sendiri tu. Sesungguhnya taukid pula tu. Tak ada kata allazina amanu saja dah. Inna. Cukuplah bahasa Arab dia panggil inna litaukid. Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Dia hukum kata ulaika hum khairul bariyah. Ya, dia hukum tu. Apa ulaika hum khairul bariyah. Ya dah. Tengok, ulaika mereka itulah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Walha semua makhluk dia, tapi dia hukum kata ni sebaik-baik makhluk. Lepas tu munasabah balasannya apa? Dia kata jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adni tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha sampai akhir. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Cadang untuk siapa? Zalika liman khasyiya rabbahu. Itulah Allah bersediakan untuk orang yang khasyah, yang takut akan Tuhannya. Sebab tu kita bertambah kenal, bertambah takut. Macam kita tengok kanak-kanak kecil, dia tak tahu binatang itu, binatang tu apa nama, kalau dia gigit teruk lagi tu, budak kadang dia ambil main je. Macam ibu bisa dia ambil main. Bila kena tu baru dia tahu. Lain kali main tak mau dah. Dia kenal barang ni sakitnya, menyakiti. Kalau dulu dia main. Kan? Tapi bila dia kena tak berani masuk dekat. Kena tak lain masuk dekat. Sebab hasil daripada kena menambahkan iman, hasil daripada kena menambah khasyah, menambah ketakutan. Itulah sebab itu kita dalam amal binakan di atas ihtisaban, mengira-ngira, menghitung kepala hanya dari Allah. Jangan kita mengira-ngira dari makhluk. Bila mengira dari makhluk, dia nak capur riak, nak capur apa dia masuk. Itulah
Jadi banyak doa-doa mengikut kita belajarlah, mana surat mana kita dapat. Cuma kita orang tak pandai dari segi bahasa, tak pandai segi kaedah, kita dihajat kepada kena musyafahah guru. Kita temu satu doa, kita musyafahah guru, yang ni kita baca bagi guru dengar, betul ke tidak, kalau boleh arti apa ini, supaya kita minta itu, kita perhati sebagaimana kita minta dengan bahasa kita. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Kita berbahasa sebab kan. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, dosa ibu bapa aku, dosa keluarga aku, salahkan aku, itu, ini. Kita bila kerana kita faham, jadi sebab. Begitu kita baca Arab, lagi hebat. Kerana bahasanya lebih balarah kan. Bahasa Quran. Itu dia. Bahasa ahli syurga di akhirat nanti. Dan pula bahasa Nabi SAW. Lagi hebat. Tapi kita kurang faham tadi. Begitulah salah kata, minta apa yang kita tak tahu. Jadi kalau kita ya Allah bahasa Malaysia cukup. Macam ambil daripada Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ibarat kalau kita dah doa ke bahasa Melayu, kita dah ulang tu. Ya Allah, maafkanlah Engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Oleh itu, Engkau suka kasih kepada keampunan. Oleh itu, ampunkanlah dari aku. Ampunkanlah daripada aku. Ulang itu pun kita berasa sebab. Itulah pentingnya begitu. Pentingnya begitu. Nah, kita doakan. Kan kita tak pandai bahasa Arab, kita doakan bahasa Melayu. Kerana bulan yang maghfirah pun panggil, bulan ampun, bulan mudha'afah, bulan gana pahala pun panggil. Bulan sabar, bulan menabah hati pun panggil. Bulan kesukar pun panggil. Macam-macam lah namanya, banyak sangat. Maka banyaknya nama menunjuk lebihnya punya nama itu. Itulah di antaranya. Rasanya dengan kata tadi pun soalan yang terakhir. Kok ada lagi? Ada lagi sebenarnya. Ada lagi sebenarnya. Tapi tilik pada masa lah. Itu dia. Kerana di kalangan sudah kita nak ada apa ni pekerjaan kan. Ya begitulah. Jadi lebih dulu mengikut bagaimana perjanjian kita pun dalam soalan terakhir. Sebenarnya soalan tu banyak lagi yang ingin ditanyakan. Tapi tilik pada memandai pada masa dan beberapa hal lagi. Rasanya cukup dulu dan setakat itu. Semoga-moga walaupun sedikit kita mendengar, sedikit kita ada majlis, semoga dibarakati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga diberi taufik hidayah oleh Allah untuk kita melapangkan dada, membersihkan hati, menadahkan sebagai menimukan kedatangan dan tibaan bulan Ramadan, bulan Al-Mubarak, bulan yang penuh dengan keampunan, bulan yang penuh dengan gana-ganaan. Semoga-moga Allah melanjutkan komon kita. Semoga-moga Allah mentaufikkan kepada kita supaya kita dapat sambut dengan bersiam di waktu siang, berqiyam di waktu malam dengan bagai-bagai bentuk. Itu terserahlah kepada kemahuan dan minat kita. Dalam keadaan begitu pun kita jangan luput masalah mendengar, kerana dengan mendengar dia ada bentuk targhib, terhib dan sebagainya. Itulah harapan semoga-moganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum pada kita sudahinya, sedikit kita memberitahu mengenai dengan kedatangan kami ini bukan dari sana terus ke sini. Sebenarnya panggil apa ni, persinggahan saja. Transit lah panggil. Transit lah. Maknanya singgahan saja. Maknanya perjalanan ini daripada Patani ke Aceh. Pergi ke Aceh lebih ke 10 hari. Ini patah balik lah. Patah balik singgah sini. Maka Ustaz kata diminta untuk ke sini sebagai tunai hajat permintaan. Dan di antara kita hubung ke silaturahim, tali persahabatan, tali persaudaraan, itu dapat kita tunaikan. Semoga-moga berharap kepada saudara-saudara kita, doakan supaya selamat dalam perjalanan. Besok akan balik ke sana kerana kita ada majlis hak tetap setiap minggu. Hari Sabtu di Masjid Jami' Patani dan hari Ahad di Masjid Jami' Jalah. Hak tu hak tetap dah beberapa tahun mari. Sebab kalau ke mana-mana pun balik ke sana. Kalau dulu biasa dah mai ke Malaysia ni, setakat hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis nak balik. Pasal satu Ahad tu hak tetap. Ni oleh kerana kita jadi lakah lagi pada Indonesia, minta tunda 1 minggu. Bermakna berhentilah satu Ahad baru ni tu. Berhenti. Dan majlis satu Ahad ni biasanya tak pernah tutup walaupun bulan Ramadan. Kecuali tinggal beginilah. Tu majlis tetap. Tu dah berpuluh-puluh tahun mari tu macam tu dah. Jadi sebab tu Pak tu nak balik lah esok.
lusa dengan sambung. Dan pula ada mari-mari tu kebetulan musim cuti pondok. Bila tutup pondok, biasa pondok kita di petani 15 nisfu Syaban tu keesokan tutup pondok. Sehingga ke lepas raya seminggu. Sana paling lepas raya 6. Lepas di puasa 6, lepas raya 6, lebih kurang 15 buka. Maka di celah ni lah diminta tu ya datang mari apabila masa buka pondok tak tinggal lah. Tu lah di antara lainnya. Jadi alhamdulillah dengan sekadar itu kita rasa cukup dulu. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.